Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Semuanya masih lagi bersemangat, ada tenaga untuk mendengar taklimat seterusnya. Kalau tidak, kita ambil nafas dalam sikit ya, supaya kita segar sikit sebab berada di tempat aircon ni kadang-kadang mengantuk. Ya, kita ambil nafas. Lepaskan. Okay. Alright. Bagi membuka bicara, saya ingin memberitahu anda bahawa Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia ini baru ditubuhkan tahun ini dan anda merupakan pelajar yang bertuah kerana anda akan melalui sistem pembelajaran yang telah diadaptasikan daripada universiti di Amerika Syarikat, iaitu Pusat Citra Universiti dibentuk mengikut saranan Kementerian Pengajian Tinggi dahulu supaya kita memberi kursus-kursus liberal dan juga multidisiplin bagi semua program di Universiti Kebangsaan Malaysia. So anda ni bertuah dan selepas ini anda tidak perlu bertanya kepada senior pelajar yang sebelum ini mengenai apa kursus nak diambil untuk Pusat Citra, daripada Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia, kerana mereka melalui sistem program yang berlainan. So sekarang ini sebab itulah saya perlu mendapatkan perhatian anda untuk mendengar apakah kursus-kursus yang anda perlu mendaftar dan mengambil sepanjang program pengajian anda di UKM ini. Maafkan saya, suara saya ini agak serak atau bunyi macam seperti nak menangis kerana saya sini batuk sedikit. Okay, next. Ini dia, orang yang mempunyai jawatan yang tinggi di Pusat Citra UKM. Yang pertama sekali adalah yang berbaju hitam itu, dia macam pegawai silat dia. Dia adalah Prof. Heather, pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan. Kedua, iaitu yang pertama sekali yang di ujung belakang sini adalah Timbalan Pengarah Rentas, Profesor Madya Dr. Hasnan. Yang tertengah itu adalah Timbalan Pengarah Kompetensi, Profesor Madya Dr. Adi Irfan. Beliau adalah orang yang akan berurusan dengan anda mengenai kursus-kursus kompetensi. Dan akhir sekali adalah Profesor Madya Dr. Rosila. Beliau merupakan timbalan pengarah untuk kursus keusahawanaan. Okay, next. Okay, matlamat dan objektif Pusat Citra ini adalah untuk membantu UKM untuk melahirkan graduan yang berketampilan Citra UKM. Citra UKM itu apa dia? Apa yang nak dicitrakan? Kalau kita lihat definisi citra adalah seperti definisinya ditakrikan kepelbagaian. Sebab itu kita akan menawarkan kursus-kursus yang mempunyai multidisiplin, memberi beberapa kursus yang lain daripada kursus yang anda akan lalui mengikut program masing-masing. So dia seperti luar daripada pengkhususan anda. Kedua, kami ingin menjadikan anda mempunyai jati diri kebangsaan. Dia banyak lagi kursus-kursus seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi kita perlu melihat kursus-kursus jati diri kebangsaan juga dapat dilihat melalui kursus hubungan etnik. Dijadikan kursus wajib. Seterusnya, anda hendaklah mempunyai ataupun menguasai kemahiran insaniah lebih untuk memenuhi keperluan semasa dan masa akan datang. Next. Okay, pelajar-pelajar anda ingin perlu tahu mereka yang dari fakulti FPI, mana dia fakulti FPI? Angkat tangan. Okay, ramai. Fakulti FSSK. Fakulti FEP dan bukannya perkaunan, program perakaunan. Okey. Mereka ini merupakan
pelajar di dalam program yang dikategorikan bukan profesional. Ya, jadi anda perlu mengambil kursus citra minimum 40 unit kredit. Bagi mereka yang berada program profesional, okay, anda perlu mengambil minimum 30 kredit. FTSM masuk dalam kategori bukan profesional. Jadi anda perlu mengambil 40 kredit hours ya untuk kursus citra untuk tujuan pengijazahan. Selain daripada kursus citra yang wajib, anda juga perlu mengambil kursus bahasa Inggeris. Ya, semuanya ada muat. Ya, nanti saya akan terangkan sebagi mereka yang mempunyai keputusan muat. Ya, kursus bahasa Inggeris merupakan kursus wajib universiti ataupun fakulti. Okay, next. Okay, kita lihat apakah kursus-kursus pendidikan citra yang anda perlu ambil. Dia telah dikategorikan kepada 3 komponen. Pertama adalah citra wajib di mana kodnya adalah LMCW. CW tu citra wajib, mesti ambil sebanyak 8 kredit. Kedua, citra kompetensi, dia LMCK, CK maksud citra kompetensi, anda perlu ambil 8 kredit. Dan akhir sekali adalah kursus citra rentas, LMCR, di mana bagi mereka yang mengambil kursus program FEP perakaunan, 14 kredit minimum, dan bagi mereka yang fakulti lain, kena ambil 24 kredit. Yeah? Alright, next. Okay, apakah dia citra wajib, kursus-kursus? Ini memang anda semua kena lalui. Kena perlu ambil 3 kursus ini. Daripada mana-mana fakulti, iaitu kursus LMCW 1022, Asas Kesewanan dan Inovasi, 2 kredit. LMCW 2163, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, ataupun nama singkatnya TITAS, ya, 3 kredit. Dan LMCW 2173, Hubungan Etnik, 3 kredit. Ini semua kena ambil, wajib, 8 kredit. Okay. Next, tekan. Okay. LMCW beri saya masa untuk menerangkan mengenai kursus asas keusahawanan dan inovasi. Ini wajib, anda perlu ambil pada tahun pertama pengajian anda. Dia merupakan 2 jam kredit, akan selalunya diambil pada semester kedua, dan pengajarnya dah datang daripada fakulti masing-masing. Ya, kursus ini boleh didapati modulnya secara atas online dan tak ada peperiksaan akhir. Bagus kan? Tak ada exam. Lega sikit ya. Tak ada exam ya. Okey, kuliah selalunya mereka akan memanggil ya pensyarah ataupun penceramah luar untuk memberi tips-tips kesawanan yang untuk berjaya dalam usaha kesawanan. Dan pembentangan lisan akan dijalankan secara pitching, dan simulasi perniagaan juga akan diminta dijalankan secara online. Okay, perlu saya ingatkan kepada anda, UKM sekarang ini dalam membuat anjakan paradigma dalam pembelajaran dan pengajarannya. Kita tak ada lagi yang bertumpukan kepada pengajaran face to face yang lama, memberi kuliah 2-3 jam. Ya, dia more on interaktif. Dan juga sumber-sumber ilmu datangnya bukan hanya dari pensyarah. Dia boleh datang daripada alat pembacaan di online, sebab itu yang anda diberitahu mengenai iFolio. Dan juga kita akan memanggil orang-orang yang berjaya, terutama sekali bagi kursus ini, untuk memberi penerangan pada anda bagaimana untuk menguruskan perniagaan ataupun untuk menjalankan keusahawanan. Ya. Okay, next. Next.
Okey, rentas. Ya, sekarang kita beralih kepada kursus rentas. Kursus rentas ini kita telah mengkategorikan kursus-kursus yang hendak kami tawarkan kepada anda mengikut 6 domain pendidikan. Ya, bukan saja suka aja memberi kursus-kursus, menawarkan kursus, tapi kita lihat ada dia domain pendidikan yang kami rasakan anda perlu kuasai. Dan 6 domain pendidikan ini bukannya datang daripada pihak fakulti. Sebelum kami menawarkan kursus ini, kami telah membuat penyelidikan, memanggil keusahawanan, employer, ibu bapa, pelajar, bekas pelajar, rakyat. Apakah yang mereka mahukan daripada graduan yang akan mendapat ijazah di universiti? Apa dia kemahiran-kemahiran, ilmu-ilmu yang mereka harus kuasai. Jadi datangnya selepas melihat, membuat analisis, ada 6 domain pendidikan. Okay, next. Semua 6. Paparkan. Okay, pertama, etika kewarganegaraan dan ketamadunan. Kedua, domain kedua adalah bahasa, komunikasi dan literasi. Ketiga, penaklukan kuantitatif dan kualitatif. Keempat, kepimpinan, kesewanan dan inovasi. Kelima, sains, teknologi dan kelestarian. Dan ke akhir sekalinya, kekeluargaan, kesihatan dan gaya hidup. Inilah dia kursus-kursus yang akan diletakkan di dalam 6 domain pendidikan ini. Okay, next. Okay, bagi mereka yang datangnya pada kursus, klik please. Ya, fakulti FPI, FSSK, FTSM, FEP, kecuali mereka yang dalam program perakaunan, anda perlu mengambil kursus-kursus ya, daripada 6 domain yang telah disebutkan. Bagi domain etika, kewarganegaraan dan ketamadunan serta bahasa, komunikasi dan literasi, anda perlu mengambil 6 credit hours, lebih kurang 2 kursus bagi setiap domain, 6. Bagi domain yang lain, 3 kredit, lebih kurang 1 kursus. Ya, minimum. Ini adalah minimum credit hours. Okay, next. Siapa mereka daripada FEP program perakaunan? Sini. Okay. Ini khas untuk anda. Mereka sebab mereka ni profesional. Ya, mereka ada kursus profesional lain yang perlu mereka ambil. Jadi taburan kredit yang anda perlu ambil adalah 3. Maksud satu kursus untuk setiap domain. Right? Okay, next. Now, sekarang kita pergi kepada ya, kursus kompetensi. Kita dah tahu apa dia kursus citra wajib, kursus rentas. Akhir sekali kita pergi pada kursus kompetensi. Wajib bagi anda semua ambil dan ada beberapa modul. Dia ada, next ada satu lagi. Okay, dia ada 6. Ya, 6 kategori. Kategori pertama, komunikasi efektif. Kedua, kepimpinan dan kreativiti. Ketiga, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Keempat, etika dan profesional. Kelima, tanggungjawab alam sekitar. Kursus bagi kelima-lima kursus ini hanya adalah 1 kredit. Okay. Kursus yang akhir, social, akhir satu lagi klik. Okay. Kursus yang akhir iaitu LMCK 2922 kemahiran insania, dia 2 kredit, dia bukannya seperti ada kelas kuliah. Ini merupakan dipanggil learning contract. Ya, pembelajaran secara kontrak. Nanti saya akan terangkan apakah dia pembelajaran secara kontrak di mana tidak ada pengajaran. Ya, next. Klik semua. Okay, kompetensi yang saya beritahu, anda semua mesti mengambil 8 kredit.
Bagaimana nak dapatkan 8 kredit? Kami memberi pilihan kepada anda semua. Pilihan pertama adalah badan beruniform. Anda mendaftar, masuk dan habiskan semuanya modul-modul untuk badan berkomunikasi selama semester tersebut. Anda akan dapat, diberi tauliah. Pada akhir tahun pengajian, anda akan dapat kod khusus dan juga jumlah kredit. Maksudnya, daftar, habiskan semuanya, anda dapat pertauliahan. Maksudnya, anda telah habis untuk khusus kompetensi. Apakah badan beruniform yang anda boleh masuk? Adalah pelapis, sukses ataupun SSPA. Itu pelapis, baju-baju askar, coreng-coreng. Ada yang bekas askar sini? Tak ada. Okey. Sukses, kepolisan ataupun SISPA atau polis pertahanan awam. Ya, itu 3. Tapi anda perlu melengkapkan semuanya baru dapat 8 kredit. Itu yang pilihan pertama. Tetapi sekiranya anda ni tak boleh masuk badan beruniform kerana tak ada ketahanan diri, ya, tak mahu menjadi sasa ataupun kena berjemur, ya, anda diberi pilihan untuk mengikuti 6 kursus kompetensi. Ya, 6. Ini pilihan kedua. Habiskan kursus yang 6 itu sebanyak 6 kredit. Kemudian yang 2 kredit yang saya katakan learning contract. Ya, learning contract ialah bentuk pembelajaran di mana anda sendiri yang menentukan apa yang anda hendak lakukan. Ya, pertama, anda mungkin boleh membuat kertas kerja ataupun proposal untuk membuat satu program kemasyarakatan. Sebagai contoh, pelajar yang saya telah bantu dan saya jadi supervisor di mana mereka ingin membantu sekumpulan satu penduduk kampung Sekubang di Sarawak, di mana kampung tersebut mempunyai satu kumpulan masyarakat yang baru menganut agama Islam. Jadi pelajar-pelajar daripada FPI, FSSSK, bahagian kaunseling membuat satu kertas kerja bahawa mereka akan mengadakan program selama 1 minggu dengan masyarakat di masyarakat Islam baru di kampung Sekubang untuk membantu mereka mengenai membaca Al-Quran, mengenai cara mengambil air sembahyang, ya, kepada pelajar-pelajar dan juga penduduk orang dewasa. Mereka membuatkan proposal hantar kepada pusat akreditasi untuk mendapatkan kredit dan juga berbagai cara lain yang akan anda perlu mengisi borang-borang tersebut. Mereka jalankan program tersebut, merancang, mendapat keuangan, membuat mesyuarat dan menjalankan aktiviti tersebut. Dan bila balik, mereka membuat laporan dan saya berpuas hati atas apa yang mereka telah lakukan dan mereka mendapat 2 kredit. Ya, 1 kredit sama dengan 40 jam perancangan dan menjalankan aktiviti. 2 kredit itu maksudnya bersama dengan 80 jam. Ya, itu dia mengenai kursus kompetensi. Selain daripada itu, ya, pihak kompetensi juga memberi satu saluran bagi anda untuk menambah ilmu. Sekiranya anda ingin menambah ilmu, ada juga kursus peningkatan kompetensi dan untuk diberi 2 kredit, di mana kursus ini anda akan lakukan yang menerusi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pusat sukan atau pusat Islam. Bagaimana 6 kursus kompetensi yang awal tadi, selain daripada anda memikirkan aktiviti, anda juga boleh mendapatkan aktiviti tersebut daripada fakulti anda, institut, college, pusat ataupun persatuan-persatuan lain.
Ya, sebagai anda ketahui, kadang-kadang fakulti ada merancang beberapa aktiviti seperti aktiviti pesta tanglung, aktiviti pesta career, ya. Pelajar boleh menawarkan perkhidmatan yang mereka hendak menjalankan aktiviti tersebut untuk mendapatkan 2 kredit. Ya, itu dia cara-cara untuk mendapatkan kredit tersebut yang diletakkan di bawah kursus kemahiran insaniah. Okay. Dan akhir sekali anda juga boleh melalui kursus-kursus seperti yang diletakkan di bawah modul elektif, tetapi ini tiada kredit. Ini ada penambahan ilmu. Ya, tidak tercatat dalam anda punya transkrip, tetapi adalah untuk kursus tambahan yang anda ingin mendapatkan sijil. Mungkin anda akan diberi sijil setelah anda tamat mengikuti kursus tersebut. Okay. Next please. Okay, sedikit lagi maklumat mengenai struktur kursus citra kompetensi. Ya, seperti yang saya beritahu tadi, pelajar yang mengambil badan uniform boleh mengikutinya, habiskan semua modul-modulnya dan diberi tauliah, kod dan kredit akan diberikan pada akhir tahun ketiga. Kedua, mereka yang memilih kursus LC2922, anda boleh mendapatkan program-program ataupun aktiviti-aktiviti projek melalui pertubuhan kelab, fakulti, kolej ataupun pusat. Ya. Dan seterusnya, anda juga boleh mendaftar kursus peningkatan kompetensi yang telah ditawarkan melalui Pusat Citra. Okay, akhir sekali kita akan pergi kepada kursus bahasa Inggeris. Next please. Okay, bahasa Inggeris anda perlu ada keputusan MUET. Okay, siapa yang tak ada keputusan MUET? Okay, mereka yang tidak ada keputusan MUET, anda tidak boleh mendaftar kursus bahasa Inggeris. Okay, sekali saya sarankan supaya anda lihat di internet, cari bahagian peperiksaan MUET, bila peperiksaan MUET akan dijalankan dan ambil peperiksaan tersebut. Ya. Bagi mereka yang mempunyai IELTS, TOEFL, EBBT ataupun sijil kelulusan yang sama, anda boleh mendaftar. Ya, bagi mereka yang tak ada MUET, ada tak kelulusan bahasa Inggeris yang lain, IELTS ataupun TOEFL? Ada. Bawa nanti kepada penyelaras bahasa Inggeris dan supaya anda boleh bertanya sama anda boleh mendaftar kursus apa, ya, untuk ini. Okey, mereka yang tidak ada MUET, anda tidak boleh mendaftar. Mesti ada MUET baru boleh ambil kursus bahasa Inggeris. Dan perlu diingatkan bahawa anda perlu daftar mengambil kursus-kursus bahasa Inggeris yang telah disusun untuk anda untuk perijazahan. Ada kes-kes pelajar PKP tidak boleh mengambil ijazahnya pada semester ini yang akhir kerana mereka tidak mengambil MUET. Maksudnya mereka tak boleh konvo sebab tak ambil MUET lagi. Ya. Dan tempoh, kalau sebenarnya awal-awal kita buat secepat mungkin sebab nak menentukan kursus apa yang dah ambil. Ya, biasa. Bagaimanapun anda boleh bertanya kepada penyelaras bahasa Inggeris PKP, Puan Raja Hanani Raja Musyahar. Puan Raja bangun. Okay, ini dia. Ya, penyelaras bahasa Inggeris untuk PKP yang anda boleh berjumpa dengan beliau di Pusat Citra UKM mengenai bahasa Inggeris. Ya. Dan anda perlu ambil, wajib lulus. Next. Okay, kursus bahasa Inggeris ya dikategorikan kepada 3 kategori, iaitu pertama Foundation English, kedua Academic Communication 1, Academic Communication 2 ataupun English for Law. Ini kategori yang kedua. Dan kategori yang ketiga ataupun tahap ketiga itu Workplace Communication 1, Workplace Communication 2, Workplace Communication for Nurses, bukan untuk anda.
ataupun workplace communication ketiga. Okay, bahasa Inggeris dikategorikan mengikut tahap. Tahap yang pertama adalah Foundation English. Siapa yang perlu mengambil Foundation English? Next. Bagi bahasa Inggeris ya, walaupun kita ada jadual yang diberikan tadi, tapi bagi pelajar-pelajar PBJJ ada dua option saja, iaitu apa ni, Academic Communication 1. Jadi foundation tadi tak ada. Slide. Tak, slide yang pertama tadi. Ada one before this. Okay, bagi pelajar PBJJ, ignore the first column tu. Jadi first column tu tak ada, hanya kolom kedua dan ketiga. Tapi tak ada option. Jadi satu je kursus, tak ada pilihan. Ya? LMCE 1012 Academic Communication 1. Tu je. The first level, lepas tu lulus, pergi ke level kedua. Okay? So, apa-apa mengenai bahasa Inggeris, tujukan kepada Puan Raja Hanani Raja Musyahar. Email beliau adalah rhrm@ukm.edu.my. rhrm@ukm.edu.my. Okay, go to the last slide. Last slide. Okay, last slide. Ni dia. Ada apa-apa pertanyaan ataupun anda ingin mendapatkan maklumat seterusnya, anda boleh pergi ke Flipbook, buku panduan prasiswazah Pusat Citra Universiti di alamat http://www.ukm.my/citra. Okay, itu sahaja mengenai Pusat Citra dan juga kursus-kursus yang ditawarkan oleh Pusat Citra, iaitu Citra ada 3 kategori kursus, Citra Wajib, Citra Kompetensi dan Citra Kesewanan, ya, rentas, dan juga akhirnya bahasa Inggeris. Okay, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.